Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang mulia Pengarah Pusat Dakwah Islamiah Ustaz Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, yang mulia Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah Ustaz Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Rustia, dan semua sekali warga Pusat Dakwah Islamiah yang saya hormati. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tazkirah mengenai dengan ikhlas dalam beramal. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim dan statusnya hadis sahih. Apa yang dapat kita ni ambil pengajaran daripada hadis ini? Yang pertama, ganjaran pahala di atas setiap amalan adalah bergantung kepada hati yang benar-benar ikhlas dan niat yang lurus. Dan yang kedua, kepentingan menjaga niat agar hati sentiasa benar dan bersih daripada sifat-sifat mazmumah serta membuahkan sifat taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kepentingan menjaga amalan hati lebih mendahului daripada amalan yang dilakukan daripada anggota badan, kerana hanya amalan yang dilakukan dengan ikhlas akan diterima dalam setiap amalan yang disyariatkan. Apabila kita ni membahaskan tentang ikhlas ini, ia adalah sesuatu yang subjektif dan tidak dapat sukar untuk dinilai, sukar untuk diukur oleh kita ni. Hanya Allah SWT yang dapat menilainya. Jadi saya tertarik dengan tajuk ikhlasan ni kerana ianya sangat dekat dengan hati kita ni. Lebih-lebih lagi kita ni sebagai penjawat awam dan sebagai bekerja di sektor kerajaan. Dan ikhlas ini adalah merupakan integriti kita ni dalam sama-sama melaksanaan pekerjaan kita ni seharian. Jadi ikhlasan ni kalau kita ni lihat apa maksudnya, memang payah. Apa ikhlasan tu? Jadi sini bermaksud dapat jala didefinisikan sebagai hati yang suci, tidak menipu atau tidak berpura-pura, dan akhirnya mesti ada dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ni ikhlas dengan pekerjaan, cuba kita ni sama-sama merenung kembali. Kita ni flashback semula jadual seharian kita ni bekerja. Ada di kalangan kita ni ada yang sudah bertugas di sini lebih 30 tahun. Saya sendiri pun sudah 20 lebih tahun. Jadi ada juga yang baru barangkali, ada yang attachment di sini, saya tahu ada yang baru sebulan. Kemudian rata-rata kita ni mula bertugas bermula daripada jam 7.45 pagi hingga baliknya 4.30 petang. Itu rata-rata lah. Kemudian jumlah jam kerja kita ni kurang lebih dalam 7,5 jam sehari. Tapi pernahkah kita ni bertanya kepada diri kita ni, selama kita ni bekerjaan ni, adakah aku ni kerja kerana terpaksa ataupun ikhlas? Cuba kita ni muhasabah, kita ni lihat kepada 3 panduan yang boleh dijadikan contoh kepada kita ni sebagai pekerja atau penjawat awam ni, iaitu sebelum kita ni bekerja, semasa kita ni bekerja, dan selepas kita ni bekerja. Kita ni lihat dulu sebelum kita ni melakukan kerja. Sebelum bekerja, tanya kepada hati. Hati-hati jatuh. Ya, tanya kepada hati. Apakah niat kita ni untuk bekerja pada hari ini? Sama ada ingin mencari rezeki halal, membela nasib keluarga kah, berbakti kepada masyarakat dan lain-lain lagi. Apa tujuan kita ni? Apa niat kita ni? Jadi niat itu perlu supaya kita ni dapat fokus semasa memulakan kerja, dan ini adalah contoh-contoh niat yang baik. Namun begitu, niat tadi tersebut perlu bersekali dengan niat yang khusus, seperti aku bekerja ni kerana Allah, aku bekerja ni ingin mencari rezeki untuk keluargaku kerana Allah SWT. Itu yang jangan ditinggal. Dengan niat cuma ni menuntut kita ni mencari sesuatu yang halal. Jadi Rasulullah juga pernah menegaskan bahawa sebaik-baik manusia ialah
manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi pastikan kerja itu adalah halal dan tidak unsur-unsur haram. Bagaimana menentukannya? Tepuk dada, tanya selera. Jadi habis kita mungkin dapat mengaburi mata orang lain semasa melaksanakan kerja dalam mungkin sambil lewat atau dengan baik hati orang macam tu. Tapi hakikatnya habis kita tidak dapat menipu diri sendiri dan di sinilah kita muhasabah. Niat itu yang penting. Jadi kita ni lihat lagi semasa kita ni melakukan kerja. Okey, kalau sebelum bekerja kita ni sudah ada niat yang baik, yang halal, tapi semua ni belum menjamin sesuatu pekerjaan yang dilakukan itu adalah sesuatu yang ikhlas. Kerana akan menjadi ikhlasan ni mestilah dilaksanakan dengan cara yang terbaik dan disertai dengan niat. Kerana Allah SWT. Jadi maksud penyiterbaikan ni ialah bekerja dengan penuh kemahiran yang dimiliki, berilmu dan beretika yang tinggi, inovatif dan produktif tanpa memilih hanya kerja yang ada nilai, self improvement, ganjaran pangkat saja akan dicari, bukan itu. Jadi malah kita patut juga giat dalam kerja yang memberi nilai peningkatan nilai murni dalam diri. Jadi maksudnya ni kita ni tidak perlu terlampau berkira dengan tenaga, masa serta yang memberi nilai peningkatan dan kita ni maukan nilai-nilai murni itu sendiri. Jadi jangan terlalu berkira dengan tenaga, masa dan kerja-kerja dan kita ni digalakkan untuk bekerja secara sukarela dan untuk berkhidmat kepada masyarakat. Itu yang penting semasa kita ni melakukan kerja. Kemudian kita ni lihat juga selepas kita ni melakukan kerja, bagaimana sikap kita ni di akhir pekerjaan kita ni. Jika ditakdir kita ni berjaya menyelesaikan tugas harian itu, hargai kawan-kawan sekerja yang mana telah membantu dan bekerja dalam tugas seharian. Ni selalunya kita ni kalau sudah ada satu majlis besar, kita ni akan menghargai semua dalam grup apa semua tu. Itu yang bisa kita ni lakukan. Jadi nafikan segala kelebihan kita ni, usaha kita ni dan tenaga kita ni di hadapan Allah. Dan yang mana dengan merasakan semua itu tidak memberi kesan tanpa izin dan bantuannya juga. Jadi semua itu kita serahkan kepada Allah. Kemudian semoga dengan kita ni muhasabah secara cemani, hari pekerjaan kita ni lebih bermakna dan rezeki kelak diperolehi, dirasai keberkatannya untuk dikongsi bersama keluarga dan anak-anak kita ni. Jadi ingin saya memetikan sebaris hadis berkaitan dengan amal yang tidak ikhlas pulangnya. Kalau tadi amal ikhlas jadi yang maksudnya sesungguhnya orang pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati kerana syahid di jalan Allah. Diperhatikan kepadanya kenikmatan yang ia perolehi di dunia, lalu ia pun mengakuinya. Kemudian ditanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat tersebut? Ia menjawab, aku berperang untukmu ya Allah sehingga aku syahid. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berjihad supaya dikatakan engkau seorang yang berani, dan itu telah pun dikatakan orang kepadamu. Kemudian diperintahkan para malaikat untuk menyeret orang itu atas wajahnya lalu dilemparkan ke neraka. Jadi ia tidak ikhlas sebenarnya, ia mau menunjukkan saja ia hebat. Macam tu. Jadi sebenarnya hadis ini panjang lagi saya memetik sepotong sahaja, dan apa yang dapat kita ni ambil pengajaran dari hadis ini, setiap kita ni akan dihadapkan di padang mahsyar untuk dihisap setiap amal dan perbuatan. Kemudian orang yang mati syahid ada yang dihumban ke neraka kerana berjihad mengharapkan orang lain menyebut tentang keberaniannya. Jadi oleh itu pastikan agar setiap amal yang kita lakukan ikhlas untuk mencari keredaan Allah, bukannya sebaliknya. Itulah. Jadi akhir kalam berbalik kita ni kepada ikhlas dalam integriti pekerjaan tadi. Jika kita ni sebelum bekerja pasang niat yang betul, kemudian semasa bekerja laksanakan kerja dengan cara yang terbaik dan ikhlas, dan selepas bekerja serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa yang kita ni laksanakan adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi kalau kita ni dapat melaksanakan ketiga-tiga perkara tersebut, ia akan menghasilkan dua tamadun insya-Allah. Pertama, tamadun rohani, iaitu warga kerja akan menjadi lebih baik. Dan yang kedua, tamadun kedua, material yang mana diri kita ni dari segi material yang mana diri kita ni, majikan ataupun masyarakat
akan memperolehi kemajuan dan pembangunan fizikal. Jadinya kita ni mestilah sentiasa ikhlas dalam perkhidmatan kita ni, dalam kerjaya kita ni. Semoga apa yang kita ni kerjakan ini akan mendapat berkat. Amin ya rabbal alamin. Jadi moral yang kita ni dapat pada hari ini daripada tazkirah ni untuk saya sendiri dan untuk juga sahabat-sahabat semua, sebagaimana ada sebaris kata-kata hikmah, semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Semua yang berilmu binasa kecuali yang beramal, dan yang beramal pun akan binasa kecuali yang ikhlas. Mungkin sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.